First. Okey, tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput Puan Penceramah. Ini Puan Intan binti Shahnas. Puan Intan Shahnas binti Zulkifli, maaf ya, untuk kongsikan kepada kita berkaitan pengambilan dan kemasukan pelajar prasiswasa. Jadi untuk itu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Shahnas binti Zulkifli, penolong pendaftaran kepada bahagian rekrutmen dan kemasukan mahasiswa daripada unit kemasukan prasiswasa. Terima kasih saya ingin ucapkan kepada pihak UTM TTC kerana memberi peluang kepada saya untuk memberikan atau terlibat sama dalam siri kuliah akademik bilangan 10 pada kali ini. Jadi pada hari ini saya akan menerangkan berkenaan tentang proses pengambilan untuk pelajar kemasukan pelajar prasiswasa. Jadi tanpa memakan masa lagi, saya akan meneruskan taklimat saya pada pagi. Slide, wait 10 minutes. Slide. Okey. Selain daripada itu, kita mempunyai 3 orang and 29 yang membantu sama dalam pengurusan kemasukan dan pengambilan dan kemasukan pelajar, iaitu Cik Nur Nazila, Puan Nur Aisyah dan Puan Jalila. Selain daripada itu, di bawahnya kita keseluruhan staf serat adalah sama 20 orang dan juga kita ada pejabat TNCA di UTM KL, iaitu diketuai oleh Puan Khairani yang membantu samalah menguruskan pengambilan dan kemasukan di UTM. Okey, saya akan teruskan mengenai proses pengambilan prasiswasa. So ini adalah carta alih proses kerja pengambilan. Okey, dimulakan dengan penyediaan jadual kerja pengambilan dan kemasukan pelajar. Kemudian kita akan biasanya kita akan mengadakan bengkel semakan unjuran dan syarat kemasukan. So bengkel ini akan diadakan setiap sesi sebelum bermulanya proses penawaran sesebuah program. Jadi selepas bengkel itu selesai, kita akan menyediakan kertas kerja senat berkaitan dengan unjuran pengambilan dan juga syarat kemasukan khas program UTM lah, program prasiswasa.
Okey, kemudian selain daripada itu, kita akan juga menghadiri pelbagai mesyuarat yang melibatkan UTM bersama dengan pihak UPU ataupun Bahagian Kemasukan Pelajar untuk Universiti Awam. Okey, iaitu menghadiri mesyuarat penyediaan panduan dan polisi, bengkel tafsiran syarat dan juga mesyuarat pemilihan pelajar. Seterusnya kita akan, selepas kita dah bawa paper senat dan diluluskan, kita akan kemaskini syarat dan membuat penawaran program. Sebab kalau kita tak buat penawaran program, maka calon-calon tak dapat melihatlah kita punya program-program yang kita tawarkan pada setiap sesi tersebut. So, seterusnya proses permohonan oleh calon dan ejen. Okay. Biasanya proses permohonan ni dia mengikut sistem yang sistem yang calon pilihlah untuk memohon pemasukan ke sarjana muda. So nanti saya akan menerangkan bagaimana untuk memohon, apakah saluran permohonan yang boleh dibuat oleh calon-calon. Okey. Seterusnya adalah proses pemilihan. Selepas dah buat proses permohonan oleh calon ataupun ejen, maka ditutup dan akan diteruskan dengan proses pemilihan dan juga pemilihan oleh pihak fakulti dan juga SRAT. Seterusnya adalah hebahan keputusan. So hebahan keputusan ni kita menggunakan satu platform sahaja. Okey. Next adalah penerimaan permohonan dan pra-pendaftaran program, iaitu menggunakan platform e-daftar. Mesyuarat postmortem pendaftaran dan akhir sekali adalah penyediaan kertas kerja laporan pengambilan pelajar. Okey, ini adalah saluran permohonan ke program sarjana muda di UTM. So, boleh lihatlah kalau ikutkan kita ada 3 jenis saluran permohonan untuk masuk ke sarjana muda di UTM. Iaitu yang diuruskan oleh SRAT adalah bagi saluran permohonan program perdana lah ya. Iaitu bagi permohonan melalui UPU online dan juga sistem dalaman untuk feeder UTM. Okay, kategori pemohon untuk UPU online adalah daripada kategori SPPM, matrikulasi ataupun asasi, diploma dan juga kelaikan setaraf. Kalau kita bercerita tentang kelaikan setaraf ni, dia ada banyak kategori lah. Contohnya A-level, International Baccalaureate, Australian Matriculation, which is PostMat, daripada kategori pelajar sukan, Foundation FPTS dan juga pelajar-pelajar bukan tahun semasa lah. Tapi untuk di UTM kita tidak buka lah pelajar bukan tahun semasa lah daripada STP ataupun maupun daripada matrikulasi atau asasi. So seterusnya adalah untuk feeder UTM, di mana umumnya semua tahulah kan, feeder UTM ni kita ada diploma UTM, okay, which is belajar diploma sebelum masa daripada yang diuruskan oleh pihak SPIS. Asasi UTM juga belajar feeder kita dan juga Foundation Mara UTM. So kita ada juga saluran yang lain, which is saluran IDP yang dikendalikan oleh pihak SPIS, okay, di mana kelayakan lepasan calon yang boleh memohon adalah daripada lepasan STPM dan juga setaraf. Okey, bagaimana untuk memohon? Yang pertama, boleh memohon melalui our system, which is online application through admission.utin.my. Okey, sistem smart. Untuk pelajar lokal boleh memohon melalui UPU online. Okey, cuma untuk sesi kali ini sepatutnya ditutup, tarikh tamatnya adalah pada 31 Mac, tetapi dipinda sehingga 7 April. Okey, jadi mungkin ada di antara anda, mungkin anaknya kan, staf-staf UTM mungkin ada anak, adik maupun saudara mara yang masih ingin membuat permohonan, boleh buatlah permohonan melalui UPU online sehingga 7 April. Okey, untuk seterusnya adalah untuk feeder UTM sendiri, lepasan asasi dan juga diploma UTM, boleh memohon melalui saluran dalaman intake.utin.my/permohonan. Okey, jumlah program yang ditawarkan di UTM. Untuk program sarjana muda, kita mempunyai 58 buah program.
Okey, 58 program di mana 12 program adalah program bertemu muka, iaitu 9 program bertemu muka bukan pendidikan dan 3 program bertemu muka yang bukan daripada kategori pendidikan. Manakala 46 lagi adalah program bukan bertemu muka. Mungkin ada yang tak tahu kan, UTM sebenarnya ada program bertemu muka terutamanya untuk calon-calon yang berminat. Okey, mengikuti program pendidikan. Yang kalau bukan pendidikan ni adalah program pengurusan ITWIN yang kita tawarkan semula pada sesi kali ini. Seni bina dan juga bentuk industri daripada UTM Razak. Okey, tempoh pengajian untuk program sarjana muda di UTM adalah 4 tahun. Okey, ataupun bersamaan dengan 8 semester, kecuali bagi program seni bina lah hanya 3 tahun saja, iaitu 6 semester. Tetapi bagi pelajar-pelajar lepasan diploma, calon boleh memohon untuk perpindahan kredit, tetapi keputusan adalah tertakluk kepada perakuan di peringkat fakulti. So ini adalah syarat universiti. Syarat universiti merupakan kelaikan asas kemasukan sesuatu program selaras dengan semua universiti awam ataupun politeknik. So untuk di UTM kita ada 6 kategori lepasan STPM dan setaraf. Okey, so ini adalah syarat universitinya. Jadi saya tak perlulah kata apa terangkan lebih detail. Yang penting paling utama adalah mesti lulus STM ataupun setaraf, terutama dalam subjek bahasa Melayu lah, dapat grade C ataupun kepujian. Okey, dan kalau STP mestilah lulus STP dengan minimum 2.00. Tetapi ni adalah syarat am That's why kalau seseorang calon tu kalau dia nak mohon, dia kena lihat juga syarat khas. Jadi mungkin ada saya pun ada jugalah dapat orang kata pertanyaan daripada staf-staf UTM yang menanyakan berkenaan tentang anaknya, CGPA berikut, CGPA ini, boleh tak mohon program ini. So saya biasanya saya akan sarankan untuk membaca syarat khas program yang mereka minat tu untuk mengetahui lebih detail lah apakah syarat ataupun subjek yang akan diambil kira dalam proses pemilihan. Dan seterusnya adalah MUAT. Untuk kemasukan ke universiti awam perlu ada MUAT, dan tetapi ada pengecualian yang boleh dipertimbangkan bagi kategori A-level IB dan OSMAT. So nanti saya akan terangkannya. Okey, untuk MUAT, untuk syarat am memang minimum adalah band 1 lah, tetapi syarat khas perlu memenuhi kategori syarat-syarat. Okey, macam mana kita nak tengok syarat khas kemasukan program? Okey, untuk melihat syarat khas program, okey, boleh lihat daripada 2 pautan lah. Okey, kalau ikutkan untuk syarat khas terperinci boleh dilihat di web admission kami, okey, admission.utm.my, dan pergi kepada Malaysian, okey, Malaysia student, and then you boleh pergi ke entry requirement, ataupun kalau boleh copy
URL ni untuk melihat, tak ada masalah. Okey. Dan kalau yang memohon melalui UPU online, okey, di UPU online dia ada menyediakan e-panduan. Okey. Di mana upu.mohe.gov.my adalah laman web rasmi di UPU online, untuk UPU online. So dia ada e-panduan. Okey, e-panduan, dan juga mereka ada menyediakan apps yang terkini, UPU Pocket. So di UPU Pocket atau e-panduan ni bukan sahaja orang kata memaklumkan mengenai syarat khas program, okey, tetapi ia juga ada menyenaraikan program-program yang ditawarkan di UTM dan juga universiti-universiti lain. Okey, Malaysian University English Test MUET. So test MUET ni adalah memang syarat yang perlu dipenuhi oleh semua pelajar yang ingin meneruskan pengajian di peringkat sarjana muda. Okey, so macam saya terangkan tadi, untuk syarat universiti minimum band 1 kan, tapi untuk di UTM perlu memenuhi minimum band 2 bagi semua program kecuali program sarjana muda pendidikan pengajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dengan kepujian ataupun lebih dikenali dengan program TESOL. Maka siapa calon yang ingin memohon program TESOL ni perlu memenuhi band 4 ataupun band 3 dengan grade A, A- dan subjek bahasa Inggeris di peringkat SPM. Okey, tetapi bagi calon lepasan A-level, IB ataupun OSMED yang tidak mempunyai MUET, kita boleh pertimbangkan sekiranya dia ada IELTS, TOEFL, tetapi mengikut tahap ditetapkanlah dalam syarat khas sebuah program tersebut. Okey. So jadi banyak juga soalan yang saya terima. Saya foundation PTS ini tetapi dia tak ada MUET, dia ada IELTS dan TOEFL. Jadi untuk selain daripada calon lepasan selain daripada yang dinyatakan ini, anda perlu menduduki MUET dengan mendapat minimum band 2. Begitu juga dengan SPM. Ada juga calon yang buat A-level tapi tak ada SPM. Tetapi untuk kemasukan ke universiti awam, you perlu ada SPM. Okey? Okey, kita teruskan dengan syarat kemasukan pelajar antarabangsa. Okey, untuk syarat am adalah calon mestilah telah menyempurnakan sekurang-kurangnya 12 tahun pengajian persekolahan, okey, memiliki dan lulus peperiksaan STIP atau General Certificate of Education, A-level atau diploma dalam bidang yang berkaitan atau setaraf atau kelayakan lain atau yang diiktiraf setaraf dengan oleh Kerajaan Malaysia dan Universiti Malaysia. Biasanya kalau kelayakan lain ni kita akan refer kepada MQA punya website lah, sama ada pelajar ini layak meneruskan terus ke pengajian di peringkat fakulti atau perlu menduduki foundation dulu, atau mungkinlah bahasa Inggeris dia tak ada bahasa Inggeris lagi, dia kena ambil dulu bahasa Inggeris, kemudian ikut program foundation and then barulah perlu daftar ke fakulti. Jadi laluan untuk pelajar antarabangsa tu dia mengambil tempoh yang agak panjang selain daripada tempoh pengajian yang telah ditetapkan bagi memenuhi syarat masuk tersebut. Dan syarat khas lain adalah boleh rujuk juga di laman web kami sebab dia mengikut sesebuah negara. So contohnya kalau macam Bangladesh, dia subjek kena ada A+ bagi 3 subjek, contohnya dalam untuk engineering A+ 3 subjek bagi maths, physics, chemistry contoh. Tetapi macam negara lain, contoh mungkin dia hanya memerlukan A sahaja. Dan seterusnya adalah syarat bahasa Inggeris. Ini adalah sangat penting untuk pelajar antarabangsa. So dia perlu mendapat perlu memenuhi syarat bahasa Inggeris dari mana-mana, tak kisah IELTS ke, TOEFL ke, DT ke, MUET ke, ataupun daripada kita juga ada CIEP yang perlu memenuhilah level-level yang telah ditetapkan oleh pihak UTM. Dan juga bagi pelajar international yang memilih untuk mengikuti program di UTM, sebab kita macam tadi saya terangkan, kita ada program temu duka kan. Jadi mana-mana pelajar yang memilih dia perlu juga memenuhi mengikuti proses temu duka yang telah ditetapkan, contohnya program seni bina dan juga rekomen industri. Okey. So ini adalah syarat kemasukan bahasa Inggeris yang sedia ada. Okey. Okey, kita teruskan dengan senarai program di UTM. Okey, kalau kan tadi saya terangkan berapa program di UTM yang ada?
58 buah program. So daripada 58 program ni, berapa yang bertemu duga? 12 dan juga 12 bertemu duga dan 46 bukan bertemu duga. Mari kita tengok program-program apa yang perlu bertemu duga atau tidak. So untuk di kejuruteraan seperti yang semua tahu, ada 6 sekolah di bawah fakulti kejuruteraan. So ini adalah program-program yang ditawarkan di sekolah tersebut. Untuk SKA ada satu program saja awam, elektrik ada 3, elektrik, elektronik dan juga mekatronik. SKB kita ada bioperubatan dan juga pengurusan ekuin. Kalau tengok dekat pengurusan ekuin ni ada tanda hashtag kan. Tanda hashtag ni adalah merupakan tanda menyatakan yang program tersebut adalah program bertemu duga. Untuk sekolah komputeran, dia ada kejuruteraan perisian, rangkaian keselamatan, perisian grafik dan multimedia, kejuruteraan data, bioinformatik. Seterusnya kejuruteraan mekanikal atau SKM, dia ada biomekanikal, aeronautik, automotif, industri, seni bina kapal dan kejuruteraan mempantai, mekanikal bahan, mekanikal pembuatan. Dan akhir sekali di fakulti kejuruteraan kita ada SKT, Sekolah Kejuruteraan Kimia dan Kejuruteraan Tenaga. Kita ada kejuruteraan petroleum, kimia gas, nuklear, chemistry, biochemical, kimia dan kimia bioproses. Seterusnya adalah fakulti alam bina dan ukur. Di fakulti alam bina dan ukur kita ada kejuruteraan geomatik, geoinformatik, harta tanah, sains pentadbiran dan pengelolaan tanah, program seni bina. Program seni bina adalah program bertemu duga, program perubahan, program sains pembinaan, perancang bandar dan wilayah dan seni bina landscape. Jangan confuse seni bina ada bertemu duga tetapi seni bina landscape tak ada bertemu duga. Di fakulti sains kita menawarkan program di bawah 4 bidang utama sains lah. Kita ada maths, kimia, fizik dan biologi. So setiap bidang ini dia ada maths. Kalau maths ada maths industry, kimia ada kimia industry, fizik ada fizik industry dan kalau biologi dia ada biologi industry. Seterusnya adalah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Ada 2 buah sekolah di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan iaitu Sekolah Pendidikan dan juga Sekolah Pembangunan Sumber Manusia dan Psikologi. So untuk sekolah pendidikan ada 9 buah program dan semuanya bertemu duga. Dan untuk pendidikan ni dia lain sikit, which is sebelum bertemu duga, calon perlu memenuhi ujian MAXI. Perlu lulus. Kena lulus ujian MAXI barulah boleh dipanggil untuk temu duga. Jadi perjalanannya agak berbeza lah dengan permohonan untuk program-program yang lain. So kita ada sains sukan, kita ada dasar, pendidikan fizik, pendidikan kimia, maths, pengajian Islam, kejuruteraan mekanikal, bidang bangunan dan elektrik dan elektronik. Untuk program di bawah SHAP kita ada 2 program saja iaitu psikologi HRD dan juga HRD. HRD itu adalah pembangunan sumber manusia. Seterusnya di Sekolah Perniagaan Antarabangsa Azman Hashim atau lebih dikenali sebagai AHIBS. Untuk di AHIBS ada 3 buah program iaitu program pemasaran, program pengakonan dan pengurusan teknologi. Kita juga ada menawarkan program di kampus UTM KL. Mungkin ada staf UTM KL juga yang bersama-sama kita pada pagi ini. Selain daripada Johor Bahru, kita ada juga staf KL dan juga Pagoh. Kita ada 2 buah fakulti yang menawarkan program di UTM KL iaitu Reka Bentuk Industri. Program ini adalah program bertemu duga dan seterusnya ada Institut Teknologi Antarabangsa Malaysia Jepun iaitu Sistem Elektronik, Proses Kimia dan juga Mekanikal Kejuruteraan. Bila dah mohon, ramai yang bertanya bila nak tahu keputusan. Untuk nak tahu keputusan biasanya dia akan keputusan kita akan umumkan menggunakan platform jpt.utm.my. Untuk sesi kali ini keputusan insyaAllah akan diumumkan pada minggu ketiga bulan September tertakluk kepada perubahan sebab kita merujuk kepada jadual kerja yang telah ditetapkan oleh UPU. Walaupun you mohon saluran dalaman tetapi hebahan keputusan kita selaraskan.
Okey, hanya berbeza saluran permohonan saja, tetapi untuk hebahan, untuk mendapatkan surat tawaran, didaftar, semua menggunakan platform yang samalah. Okey. Dan pelajar yang berjaya wajib memastikan maklumat didaftar, platform didaftar sebelum minggu ke-4 bulan Oktober. Biasanya jadual kerja ni dia macam dia ikut sesi macam previously because of tahun lepas lah because of pandemic COVID, maka universiti banyak melihat semula kalender akademik, mengubah semula kalender akademik. Kalau sebelum ni kemasukan pada September dipindah kepada Oktober lah, tetapi macam yang dinyatakan ia tertakluk kepada perubahan. Okey, berita baik pada tahun ini, pihak UPU tidak mengenakan sebarang bayaran proses lah untuk permohonan pada kali ini. Jadi ada masa lagi sehingga 7 April bagi calon-calon ataupun sesiapa sahaja yang ingin memohon boleh terus ke upu.mohe.gov.my. Ini adalah sharing saja, sharing tadi penting. Kalau tengok di sini memang pada minggu ke-3 September 2021 untuk lepasan STP dan sekarang, tarikh hebahannya. Okey, faktor kegagalan mendapat tawaran UTM. Ada yang kadang-kadang bertanya, saya ni dah memenuhi dah CGPA, subjek dah memenuhi, tetapi kenapa masih gagal lagi mendapat tawaran UTM? Okey, untuk di pemilihan pelajar ni kita bukan sahaja tengok CGPA, walaupun kita menyatakan minimum CGPA dan subjek-subjek yang tertentu yang disenaraikan mengikut program, syarat khas program tersebut, tetapi kita tengok juga biasanya kalau UPU online ni dia lebih kepada pemilihan mengikut kaedah meritokrasi. Jadi kalau merit yang tinggi lebih lebih laluannya lebih mudah lah untuk dijayakan untuk penawaran UTM. Selain daripada itu ada juga faktor-faktor lain yang disenaraikan seperti ini, iaitu ada yang pemohon biasalah ni dah pindah sampai 7 April ni ada lagi kami terima. Saya baru nak buat permohonan puan macam tu. Jadi kalau yang belum mohon lagi bolehlah mohon sekarang. Tidak membayar wang proses, tapi untuk UPU online memang dah dikecualikan pada kali ini. Tidak menghantar dokumen ataupun dokumen yang yang dihantar tu tak lengkap. Contohnya kalau kita nak SPM, result 6 semester, MUET, IC lah apa semua kan. Jadi adalah tak hantar MUET. Okey, katanya saya memang tak ada result MUET lagi. Tak apa, hantar slip pendaftaran MUET anda. Boleh, kita tengok yang kita nak bukti yang memang betul awak akan menduduki MUET tersebut. Silap pilihan program. Okey, seterusnya tiada MUET. Tidak hadir temu juga. Okey, gagal temu juga. Macam saya cakap lah, contohnya kalau program pendidikan kena lulus ujian, kemudian baru dipanggil untuk temu juga. Kena dipastikan lulus temu juga, barulah mendapat tawaran UTM. Kalau gagal, maka tidaklah mendapat tawaran UTM, mungkin mendapat program lain di UTM ataupun di universiti lain. Okey, isi permohonan UPU saja untuk feeder UTM. Okey, untuk feeder ni biasanya sebab kita dah buka saluran dalaman untuk feeder UTM. Okey, diploma UTM, Masasi, Warna Cemara, kita dah ada laluan khas. Tetapi ada yang memilih juga untuk isi permohonan UPU sahaja. Jadi disebabkan itulah mungkinlah anda telah dipilih oleh universiti lain maka tidak mendapat tempat di UTM. Okey, dan akhir sekali ini paling pentinglah tidak memenuhi syarat khas. That's why saya dah explain tadi, kalau nak pilih program kena baca dulu syarat khas. Kita penuhi tak? Anda penuhi tak syarat khas tersebut? Barulah pilih program tersebut. Okey, so ini adalah rumusan kemasukan, rumusan kemasukan pelajar beasiswa ZA. Okey. Yang pertama, lepas pihak UTM membuat penawaran program, pelajar boleh memohon UTM, memohon kemasukan ke UTM mengikut saluran-saluran yang telah ditetapkan. Okey, kemudian menunggu hebahan keputusan permohonan kalau untuk sesi kali ini iaitu pada minggu ke-3 September insyaAllah. Kemudian membuat penerimaan atau penolakan tawaran UTM. Okey, anda perlu buat terima atau tolak dalam tempoh yang telah ditetapkan. Okey, kalau tak nak, make sure you tolak. Jangan meninggalkan sebarang
kata apa, tak ada memberikan respon lah. So tetapi kalau tidak memberikan respon tetapi telah melepasi tempoh penerimaan dan tolak tu, kita menganggap you all menolaklah tawaran kita. Okey, membuat pra-pendaftaran program di e-daftar jpp.utm.my, seterusnya mendaftar di Kolej Kediaman, okey, menghadiri Minggu Mesra Mahasiswa, hadir taklimat akademik di fakulti, okey, mendaftar kursus. Beza ya, mendaftar program dan mendaftar kursus dua perkara yang berbeza. Daftar kursus ni maksudnya subjek-subjek yang perlu you all daftar lah. Tapi biasanya untuk pelajar tahun 1, semester 1 akan diuruskan oleh pihak pejabat akademik di fakulti masing-masing. Okey, dan akhir sekali of course lah perlu ikuti dan hadir kuliah dengan jayanya. Okey. So ini adalah infografik panduan e-daftar untuk orang kata sedikitlah, maksudnya macam ringkasan infografik di mana perlu lekatkan borang UTM-P5, membayar yuran, melengkapkan maklumat dokumen daftar, semak dan cetak permohonan dan seterusnya pendaftaran Kolej Kediaman. Dia samalah macam ringkasan yang tadi saya terangkan. Cuma ini adalah bagi proses untuk melengkapkan e-daftar di jpt.utm.my sahaja. Okey, sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami. Okey, di orang kata apa, social media dan saluran-saluran yang dipaparkan. Ingin mendapatkan maklumat lanjut, boleh dapatkan maklumat di admission.utm.my, boleh emailkan kami. Sekiranya anda punya pertanyaan lanjut di admission.utm.my atau WhatsApp kami di talian hotline 019-706-1748, Instagram, Facebook kami Study UTM dan Study EduTM. So sila like page kami lah untuk kita increase je likers di Facebook dan juga followers di Instagram. Okey, itu saja daripada saya berkaitan dengan proses pengambilan dan kemasukan pelajar prasiswa ZAH. Jadi saya akan teruskan dengan sesi soal jawab. Okey, saya akan membaca beberapa komen yang akan dipaparkan sebentar ya. Okey, untuk soalan pertama, bilakah tarikh maksi dan temuduga? Okey, untuk ujian maksi dan temuduga daripada Nitoben, saya kira ni calon pelajar lah mungkin yang terlibat dalam program pada pagi ini. Tarikh maksi dan temuduga insyaAllah akan diadakan pada Mei, mungkin lepas raya saya rasa. Mei hingga Ogos 2021, Mei hingga Julai 2021. Itu tertakluk kepada perubahan jadual kerja. Okey, seterusnya. Boleh terangkan lebih lanjut tentang IDP. Okey, untuk berkenaan dengan IDP ni diuruskan oleh pihak SPACE. So sekiranya Puan Rosmah Ramli ingin mendapatkan info lanjut, boleh refer ke space.utm.my, boleh rujuk pegawai SPACE sebab program IDP ni adalah laluan selain daripada laluan perdana lah. Sebab dia berbeza syarat dan juga feesnya agak berbeza berbanding dengan program perdana. Terima kasih Puan Rosmah. Seterusnya ni Dr. Bibi Abu Bakar. Okey, ada direct intake, pilihan melalui UPU agak terhad untuk lepasan SPM. Maaf Puan, untuk di Serat kita hanya menawarkan program-program untuk lepasan STPM saja. Jadi kalau lepasan SPM, kalau nak memilih di UPU, memang program-program yang ditawarkan oleh universiti lain lah. Contohnya mungkin kita ada universiti dekat ITHM mungkin. Tetapi untuk di UTM pun ada juga untuk lepas SPM, tetapi dia boleh dibuat permohonan melalui SPACE. SPACE ada menawarkan asasi UTM dan juga diploma UTM. Okey, di bawah PUPW. Terima kasih Dr. Bibi.
Okay, RISE UTM. Bagi yang ambil account ada SCCA ke? Okay, maksudnya lepas habis tu akan ada SCCA ke tidak ke macam gitu ya? Okay, program perakaunan ni ditawarkan di AHIPS, okay, program di Sekolah Perniagaan Antarabangsa Azman Hashim. Okay, dan program ini agak terkenal lah di kalangan calon. Okay, dan untuk maklumat lanjut berkaitan dengan kurikulum program perakaunan sebaiknya dirujuk di ahips.utm. Okay, seterusnya. Nurhila di Z. Puan boleh share emailkan slide, thank you very much. Okay, Puan boleh PM tepi lah untuk dapatkan slide info ini. Mungkin ada info yang untuk disampaikan kepada pelajar-pelajar kan. Puan Nurhila ni dia staf di sekolah pendidikan, jadi memang ramai pelajar nak tahu bila ujian maksi, bila temu duga. Jadi nanti saya akan share dengan pihak sekolah yang terlibat dengan temu duga untuk jadual kerja dan maklumat lanjutlah berkaitan dengan proses pengambilan pelajar ini. Okey, baik. Okey, saya rasa itu saja. Mungkin saya boleh jemput semula Encik Amirul. Hai Amirul. Okey, perkongsian. Okey, itu lagi perkongsian yang telah disampaikan oleh Pak Penceramah, iaitu Puan Intan Shahnaz specifically. Terima kasih banyak ya Puan. Sama. Okey, maaflah tadi ada sedikit hiccup. Ya, apa. Okey, dan diharap apa yang dikongsikan sebanyak dapatlah menambahkan ilmu pengetahuan kita sebagai wakil UTM. So baiklah, kita akan berehat seketika dan bertemu kembali dalam siri kuliah akademik bilangan ke-11 yang bertajuk pengambilan dan pemasukan pelajar pasca siswa yang akan berlangsung pada jam 11.30 pagi nanti. Saya kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. UTM, University Technology Malaysia. Innovative, entrepreneurial, global. A global award-winning university in engineering and technology that coexists in the community to contribute to mankind. We invest in laboratories and facilities, empowering our people to solve life challenges. We nurture innovative minds through research and teaching because innovative minds drive competitive and innovative research culture. Life problems are brought into the labs to test our inventions against imperfections. Our facilities enrich our students' life because conducive environment triggers creative minds. We empower students to be active contributors in the ecosystem. UTM embraces inclusivity and diversity. Together, making a difference, our entrepreneurial talents continue to improve the quality of life. We reach out to where it matters, the society. Treating water for consumption. Our research products and services have made a difference to many lives. We provide engineering solutions for sustainable development, and our engineering solutions uplift the quality of life and well-being. Our experts are mobilized to affected sites to respond to calls for help. We are proud to serve and make a difference.
UTM strives with total commitment to attain excellence in science, technology and engineering for the well-being and prosperity of mankind. UTM, prospering lives.